Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, amba redha Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, dan amba redha agama Islam adalah cara hidup yang boleh bawa bahagia dunia dan akhirat. Amba redha juga ya Allah, Muhammad bin Abdullah adalah utusanmu untuk amba dan untuk sekalian umatnya. Maka tambahlah rasa cinta amba kepadamu ya Rabb, kepada agama Islam ini dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah majlis Al-Huda Channel pada kali ini adalah kuliah yang diradaimu, disukaimu, dan jadilah saya hamba salah seorang pendakwah, salah seorang doa, salah seorang yang kecek tentang agama ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi hamba Ustaz Mat dan boleh bersama-sama memenuhi ruangan Al-Huda Channel. Kerana orang yang bertugas tu mungkin tak ada, dan amo juga ambil kesempatan ni untuk berkongsi ilmu yang amo ada, amo tahu. Dan insya-Allah hari ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, amo masih lagi nak kecek tajuk tentang cara, teknik atau taktik iblis tipu kita. Dah ingat pada hari apa Ustaz? Hari tu tak ingat. Hari Senin tak? Hari Senin tak? Hari ni hari Sabtu. Jadi Senin lepas tu dah awal biasa dan pun dah setuh masalah tipu daya iblis anak cucu Nabi Adam AS. Tujuan dia nak tipu kita tu semoga anak cucu Nabi Adam boleh masuk neraka bersama dia sebanyak mungkin. Dan kita juga tahu beberapa anak cucu iblis yang duk usaha dan di nak juru nak tepat, hatta di kedai pun dia ada, di masjid pun dia ada, hatta di rumah kita pun dia ada. Itulah bersungguhnya iblis, bersungguhnya musuh Allah ini untuk nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam, dan tujuan dia tak bukan dia nak ajak kita sebagai manusia ni duduk bersama dia, dia jadi bahan bakar dalam azab api neraka di hari kiamat nanti. Itulah maka tajuk hari ni insya-Allah kita nak kecek di lingkungan salah satu cabai lagi yang peluang yang iblis tu ambil peluang untuk nak tipu anak cucu Nabi Adam, iaitu dari sudut perubatan. Dari sudut perubatan. Alhamdulillah hamba ni Ustaz Mat ada belajarlah sikit. Tak banyak pun, tapi tahu sikit tentang ilmu perubatan. Jadi masa 10 tahun yang lepas ni, 10 tahun yang lepas ni, nak rakyat latar belakang sikit. Ustaz sendiri ni ada sakit lah. Masa tu apabila gicek sama doktor, dia kata ustaz ni ada sedikit protein
di buah pinggir ni tai itu tinggi. Mungkin tak lama lagi akan kena penyakit gout, rokau kalau kita kenal tu dah. Yang kedua, ustaz ni kena kaiman di tak tinggi. Kaiman di tak. Okey, bawa tak tu sakit lah, hati sakit. Dan yang ketiga, katanya ustaz ni kena penyakit kolesterol tinggi, iaitu kaiman liat sung. Apabila ada sakit ni, maka kita manusia yang biasa berasa takut, berasa bimbang, dan mari ada masalah lah, fikir banyak nah. Maka ada salah seorang sains dia kata, ustaz, boleh ke tak? Ustaz tahu ke tak katanya perubatan Islam ni adalah salah satu pilihan ustaz. Ada satu lah. Orang panggil titik mula-mulanya Ustaz Mak mula dengar katanya perubatan Islam. Perubatan Islam. Sebelum tu dok dengar daripada sains-sains yang ikut menego dan ikut jadi perawat bersama HPA. Ada sebut tapi masa tu tak masuk lagi dalam kepala. Tak masuk dalam kepala. Dok dengar perubatan Islam. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala kehendak nawi ustaz ni dalil sikit tentang ilmu perubatan Islam, maka tanyalah dia, gaponya hang nak royak tu? Dia katanya, ustaz, sakit buah pinggir ko, sakit hati, liver tu masalah ko, kolesterol ko, darah tinggi ko, hipertensi apa semua tu adalah cara perubat Islam dah, ustaz. Oh, Masya Allah, kita tak tahu, kita seolah duk bidang lain kok, tak ada duk gaduh lah. Maka dia kata, cuba ustaz bekir. Dalam istilahnya orang panggil al-hijamah. Balas saya putih pergi cupping. Jadi apabila sebut bekir ni, ustaz ingatlah kerana dengar-dengar tok-tok guru kita, tok-tok paki kita dia yang kata ambil tanah isak di kepala. Isak di kepala di belakang ni. Nah, isak tu patut ambil saya keluar tepek pep situ. Apa dia sapa masa tu ambil pisau tu perang. Maka marilah rasa ingat tu takut. Nah, takut bekir ni takutlah. Tapi Allah, apabila Allah rancang, Allah kehendak satu hari ustaz bekir juga. Apabila ustaz bekir tak serupa dengan hodok gambar weh. Jadi hodok gambar tu adalah satu perkara yang menakutkan, satu perkara yang kita kata bahaya, satu perkara yang kita katanya kuno. Tapi apabila kita boleh buat sendiri, saudara muslimat semua, alhamdulillah. Setelah ustaz bekir di kepala di sini tempat dia, dan atas belakang 7. Kali pertama bekir 7, 1, 2, 3, dan di tap kita, lepas tu di bawah pinggir. Tiba-tiba apabila cek semua sekali lagi itu pun turun kepada result, keluarnya buah pinggir stabil, tap stabil, lepas tu kolesterol je tak turun selalu dah. Tujuan ustaz makna ayat hari ni nak ajak fak kita mai kenal salah satu cara perubatan, salah satu cara pilihan. Kerana rumah kita di hari ni, apabila kita sebut kata perubatan Islam, rasa kata tak banyak orang tahu, tak banyak orang biasa dengar. Sebut Tibbun Nabawi, sebut kata perubatan ala Nabi. Tu ada okey. Yalah kau. Tu. Sebab apa? Sebabnya di antara pokok kita ni, jadi bahasa kata rumah kita ni, kita berubat dengan Tok Bohmo, kita berubat dengan doktor, kita berubat dengan anamai, kita berubat. Tetapi berubat dengan perawat ataupun orang panggil tabib bahaya Islam tu belum soho banyak lagi. Tak sebar luas lagi tempat kita. Tak sebar luas lagi. Maka hari ni Ustaz Mak nak ambil peluang mai kecek sebelum kita nak pergi masuk tajuk perubatan Islam, Ustaz Mak nak royak keadaan rumah kita sikit cara perubat ni nah. Alhamdulillah ala kulli hal. Minggu hari Senin lepas ni kalau tak salah ingatnya Ustaz besok keceknya di antara cara tipu dayanya jin ataupun syaitan yang jahat tu adalah dia ambil dari sudut perubatan. Maka kepada orang-orang kita yang berasa nak jadi Tok Bohmo, jiwa dia nak tolong orang lah, nak tolong orang lain, tapi dia guna khidmat puak-puak jin
Ada setengahnya kena hidup petapa di bukit berhari-hari. Ada setengah hidup 40 hari. Ada setengah macam-macam kalau kita dengar cerita cikgu kita dok royak tu nah. Jadi hok ni deh kita faedah. Kata dalam agama kita ni deh ada setengah kata boleh sahabat kalau kita cerak kata jin tu jin juruh, jin Islam soleh. Tapi kalau kena jin yang jahat, jin yang karuk, banyak ulama katanya tak leh kita bersaing dengan dia dan tak leh kita ambil khidmat minta khidmat dengan dia. Bahkan hok ni kita kata contoh Nabi Sulaiman dulu besok bersaing dengan jin, ya Nabi Sulaiman sudah buat perjanjian dengan jin kata jangan duk kacau umat ataupun jangan kacau anak cucu Nabi ada lagi selepas pada ni. Habis dah. Apabila kita faham cuk tu, rumah kita ada. Rumah kita ada kena. Apabila kita sakit, dah kita pergi carilah Tok Bohmo. Kita tak ada cek Tok Bohmo tu semaya cukup ke, Tok Bohmo tu semaya kurang ke, jadi ahli ibadat ke, atau kita bukan masalah. Cuma apabila kita dengar pop di kepala kita ni ustaz mari nampak nah. Kalau tak kena, fak kita kena royak. Fak kita kena tahu daripada Allah tu nah. Mari pas kena cari Tok Bohmo kau tahu. Lebih-lebih lagi dah ada juga ambo dok kecek buat muzakarah lah. Dah salah seorang orang kita yang berbat Tok Bohmo ni. Dia kata pandai sungguh ustaz. Kena Tok Bohmo situ ni. Kita pergi sapa pah tu, dia kata dia tahu dah. Dia tahu dah kata kita nak mari. Hebat sungguh. Lepas tu duk kecek sikit je. Dia kata, dia pejam mata, dia kata, rumah demo dekat Jabal Pak dah. Rumah dia ni biru dah. Tahu je tahu. Lepas tu kata pula dah, anak nombor 3 demo, demai dah. Yolo. Lepas pada tu, kita tahu demo ni, pria mengorek dekat-dekat dengan umur mana tu sakit perut. Gata tak tekok, gata tak belakang. Dia sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kena habis. Gitu lalu yo. Lepas tu dia kata duk berasa sakit demo ni kena orang buat. Siap. Duk berasa sakit demo ni kena orang buat. Bomolek kita duk balas dengan sepupu. Bomolek kita duk tak kenal dengan tok tua. Bomolek kita duk balas dengan jiran. Dia kata orang hok buatmu ni rumah dia tak jauh pada rumahmu ni. Kita tah cari lo dah. Kita tah telitah lo dah. Apa hok ustaz nak royak? Dah. Orang-orang kita dulu ni dan mungkin ada lagi lah ni. Apabila sakit tah turut korin ataupun setel hodang kita royak kata kena orang buat dan kita cari Tok Bohmo. Dan cara Tok Bohmo saat ni main pun buat kita yakin dengan dia. Kena habis dia kata tu 9 saat ni. Tapi tak kena. Mana? Dia gitu lepas kata benda kita sakit ni kena sepupu kita buat ni bau. Dia kata tok tua kita buat ni bau. Jiran kita buat ni bau. Hak ni banyak berlaku dalam masyarakat kita, ilmu-ilmu yang nak buat pecah belah di antara kita. Paning ilmu macam ni adalah sakut paut dengan jin 100%. Sakut paut dengan hatu setan 100%. Kerana apa? Kerana apabila kita pergi kepada rumah Tok Bohmo. Apabila kita pergi rumah Tok Bohmo dalam istilah agama kita panggil kahin. Demon ni saing dengan jin. Lepas tu jin berjalan tak suka dengan kita. Seolah-olah dia nampak kereta kita masuk tu. Dia boleh dah message. Dia hantar dah message, hantar telefon. Pagi dia bukan rabuk kita. Telefon dia hebat pada kita lagi. Dia tu kata, rumah duduk mana tu? Ni, duduk sekali dengan kahin. Duduk sekali dengan Tok Bohmo ni. Tu kita tanya, kereta ni. Dia dialog dua tu. Ataupun dia trum, dia kata rumah duduk cabai pak. Hungak dia pak. Pas berjalannya dia subhanallah. Dia bukan kita manusia. Kita ni derah-derah kapal 800 km ya. Dan sejak tu pas dia tak ada. Ingat kisah Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis. Kisah Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis ni ketika
burung huk-huk mai rakyat kata dia pergi jumpa salah seorang ratu comel duk meretah tapi mereka tak sembah Allah. Mereka sembah matahari. Akhirnya dalam sorak tu Raja Sulaiman kata siapa boleh bawa singgah sana mari tu. Kita royak dah pada Islam lepas royak dah ni. Kata Ifrit ni satu ni yang terkuat. Sebelumlah bakit pada kursi pada tueku naik pada berbuah pada kursi nak bawa. Tapi ada ahli orang apa ni hamba Allah iaitu manusia lebih hebat lagi bawa sekelip mata aja. Nak royak sini katanya kuasa yang Allah bagi kepada puak jin ni dia boleh pergi cepat. Jadi tak ada hiri lah. Ustaz tak ada hiri, tak ada pelik. Kalau kita pergi cari Tok Bahmo, dia kata demo ni kena orang buat. Hak tu lah nak minta jangan percaya hak tu. Hak tu jangan kita dah pegang sangat hak tu. Tapi Ustaz nampak sungguh. Sikap belakang-belakang ni kita tengok wak kerah mata dak poci. Ingat. Sete pisah cari jalan wak macam mana we kita tegur dengan adik-beradik. We kita balah dengan jiran. Pani salah satu peluang yang nak buat kita tak setuju dengan adik-beradik kita. Tak setuju dengan adik kita. Maka kalau kita pergi percaya kepada Tok Bahmo sani, berat. Kalau kita pergi cari pun dia kalau tak salah ingat ustaz ni Nabi kata tak timur semaya 40 hari lah. Kalau kita berimej pula turut Tok Bahmo royak katanya demo ni kena ya tu buat kena ya ni buat tu faqad kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala. Kalau kita pergi percaya kata-kata terakhir macam tu seolah kita tak percaya kepada kitabullah wal yazbillah min zalim. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Ustaz nak ajak fak kita mari kenal cara perubatan yang ada dalam masyarakat kita. Mari kenal cara perubatan mana yang dibolehkan oleh agama kita, cara perubatan mana yang tak boleh kuno ataupun salah dengan syariat agama kita Islam. Di hari ini Ustaz nak royak secara umumnya masalah nama. Kita nak mari Tok Bahmo, kita nak panggil perawat, kita nak panggil tabib, kita nak panggil doktor. Mamu tak ada masalah. Tapi dia nak tengok wiktikan tu. Wiktikan dia buat tu mungkin salah. Ataupun cara dia perubat tu salah. Walaupun kita kata ustaz, tapi cara perubat salah-salah. Walaupun Tok Cah, kita kata Tok Cah orang kafir, orang buza. Tapi kalau dia perubat kena, tak salah. Ni kena nak mari faham dengan apa kita. Sekadar ilmu yang ustaz ada ni. Nak royak katanya nama dan juga orang tu dia tidak jadi penghalang ataupun tidak bukan salah atau betulnya perubatan. Tapi yang salahnya mana? Cara kita buat, cara kita guna, cara kita menghadapi ataupun teknik lah kita kata kita berubat. Contohlah sebab apa ustaz katanya kalau lah Tok Cah berubat tak salah. Kena syarah tu. Kerana ada setengah kalau kita minta pertolongan Tok Cah, jadi cara Tok Cah berubat tu minta daripada bantuan jin tu salah. Atau baca mentera-mentera japi-japi yang kita tak faham, japi-japi yang kita tak reti, itu salah. Tapi ustaz kata tak salah apabila Tok Cah sebab kita tengok di mana di Nekon ke. Dia pakai tuku, pakai kayu tuku tu. Gi betul tulis belakang orang, siapa-siapa jadi penyakit raduk tapsen ataupun sakit pinggir rerang ataupun ni dia ambil kayu tak belakang kata pop sedekah tak ada orang Islam pandai, sedekah tak ada orang kita reti. Maka kita guna khidmat walaupun orang yang bukan Islam tak salah. Kerana itu dia tidak ada permintaan daripada puak-puak jin, tidak ada minta daripada puak-puak lain, tak ada. Dia guna ilmu. Hak ni ustaz kata setel pun apa ni Tok Cah pun tak salah. Satu lagi kita kata doktor mau sakit itu pada zuhur kita kata tak salah, dia ada juga salah apabila dia perubat misal orang jatuh nak jadi tin nak belah bawa tubik tak boleh. Salah orang panggil di sini ni tak bukan duduk di atas nama orang tu kata Bahmo. Salah. Kalau dia panggil tabib tak salah, doktor tak salah. Ini kita nak faham kata nama tu kita boleh gelar. Tapi kalau ada sonah tani kita ni kita panggil Bahmo.
Kita panggil bohmo tani kita ni. Tapi kalau bohmo, kalau orang Indonesia kita sebut bohmo. Ada yang tak tahu tu. Kerana bohmo ni adalah orang yang duduk saing dengan jin. Orang panggil orang guna ilmu hitam, orang panggil bohmo. Puak-puak main ngasih panggil bohmo. Kalau balik ni panggil apa? Perawat, tabib, panggil apa ni, ustaz kok, tapi tak panggil bohmo. Rumah kita ni kita kabung bak bahasa ni. Bohmo belaka. Tok bidai kita panggil bohmo. Orang panggil apa ni? Foto bohmo ni lah. Tok bohmo siapa mana? Kita pergi rumah sakit lah. Rumah sakit kalau kita disetel ni kadang-kadang orang tolak kereta panggil bohmo berat. Tolak kereta bohmo. Hok payah bang apa bohmo? Pek apa bohmo? Hok ni kena kecek dengan ahli bahasa lah. Ahli bahasa lah. Kata kalau di rumah sakit tu payah bang kita panggil apa? Fok doktor tu pet kita panggil apa? Ni jok ke tolak kereta turun kereta siapa aku doktor siapa panggil bohmo habis kita nah. Kadang-kadang belik, kadang-kadang mesti tak kena. Kalau negeri lain pada kita ni di Malaysia pun kalau ada bohmo, kalau pawang, kalau apa tu jenis bahasa guna khidmat. Khidmat fok jin, khidmat apa dengan ilmu-ilmu dan juga japi-japi tertentu, mentera tertentu. Jadi di hari ni tujuan hok kita nak kecek ni, tujuan ustaz nak sapa ni nak kita faham kata kita ni kena kembali juga, kena tengok juga perbuatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, Nabi perbuat macam mana? Ketika sahabat-sahabat dia sakit, sahabat dia perbuat macam mana? Karena itu adalah orang panggil salah satu ilmu yang diwarisi, salah satu ilmu yang Nabi kita tinggal. Dan benda yang Nabi tinggal ni, memang itu adalah perintah daripada Allah. Nabi bukan buat dengan siri dia, melainkan ada perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ustaz makna setuhnya, apa itu perbuatan Islam? Apakah Tibbun Nabawi? Ada kitab Ibnu Jauzi dia tulis Tibbun Nabawi. Jadi orang-orang yang nak mendalami lah, nak tahu tentang perbuatan Islam kena baca kitab tu. Kena baca kitab tu. Dia buat kajian pada awal sampai akhir. Buat orang panggil anatomi badan manusia dan jadi orang panggil manba' ataupun jadi sumber kitab dia ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Di hari ni ustaz nak ajak kita mari faham kata perubatan Islam ni adalah salah satu cara perubatan yang diajar, yang ditunjuk, yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perubatan Islam ni ada banyak sudut, ada banyak segi. Perubatan Islam ni ada dengan jampi pun ada, dengan baca-baca ayat suci Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran sendiri itu adalah ubat. Ada juga dengan minum dan juga makan. Supaya minum habbatus sauda, dengan minumnya minyak zaitun, dengan minumnya apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minum air, itu cara ubat Islam. Ada cara ubat Islam dengan beribadat seperti rokok, sujud, semaya, kena puasa tu dia panggil cara perubatan Islam juga. Dan cara perubatan Islam juganya buai racun dalam badan kita, iaitu berbekam. Dalam Islam tak salah kita perubat. Tak salah. Habis Nabi sebut tadawu. Nabi suruh kita perbat kalau kita sakit. Cuma perbat dalam Islam ni kita kena tahu cara mana perbat yang boleh, cara mana perbat yang dilarang. Cara mana perbat yang halal, cara mana perbat haram. Jadi ambil pada kita sakit lagi, kita perbat, kita sembuh. Semua tu kita nak kepada redha. Cara perubatan kita pun kita nak Tuhan kita sayang kita. Kalau kita tetap sakit, Tuhan tetap redha, tak ada gapo juga. Kalau kita sembuh, Tuhan tak redha. Ani ingat molek, kita sakit.
Tuhan redha. Apabila kita sembuh dengan cara yang tak redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita bukan pilihan macam tu. Bukan pilihan kita orang Islam yang kita nak sembuh saja, tetapi kita tak ada boleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita boleh kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari ni dah orang dak mula kecek. Perubatan Islam. Apa tu? Perubatan seperti mana yang Nabi perubat dia. Kecek mudah-mudahnya. Masuklah banyak-banyak perkara dah. Di antaranya apabila Nabi sakit. Kau ni boleh buat amal belaka ni. Boleh buat amal belaka ni. Dan boleh jadi tok bohong anak orang kita sendiri. Kerana bini Nabi iaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata apabila Rasulullah sakit, dia akan baca ma'uzatan. Dia baca dua ta'awuzatan iaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi baca bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi syuk di tangan dia, kami sapu tubuh. Apabila kita ada sakit dan kita baca dua kul saat ni pun boleh, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, apabila Nabi tu telajak, dia panggil kuat sakit, siapa dia tak rak nak baca, tak baca, dia suruh Siti Aisyah baca dan sapu tempat sakit. Jadi satunya mak ayah-ayah apabila anak kita sakit tu, kita boleh ambil baca japi ni syuk pada anak kita. Itu satu. Juga orang panggil selawat syifa pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Baca japi ni syuk. Ada juga Fatihah, baca Fatihah. Ada juga kerana sahabat Abu Sa'id Khudri, dia baca Fatihah kepada orang yang kena ketik di sedung saat ni tu, boleh sembuh. Maka kita ambil hotu tu, baca Fatihah dengan baik. Apabila anak kita sakit, anak kita kena gigit apa, baca Fatihah siup. Itu cara yang pertama dengan guna japi. Ada lagi dalam Quran tu. Apa ni? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Pada dia panggil apa ni, ayat-ayat syifa je, sebab ada syifa tu boleh baca. Itu tu. Dia ustaz tak ada cadel lah, hari ni tak ada cadel, kata apa gatik. Hok dalam Quran tu yang kita boleh baca japi untuk anak-anak kita yang sakit tu. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu makan kurma. Secara perbat, secara nawi kita duk sihat selalu. Kalau mengikut Nabi ni, satu kena banyak makan watama. Lebih lagi watama apa? Watama ajwah. Watama Nabi, tapi payah sikit, hot nah payah sikit. Tapi lah asal watama. Di hari ni, apa hok Nabi royak kita ni, ahli kaji jumpa kata orang yang makan watama ni, dia akan boleh beberapa perkara. Satu, dia akan boleh energi, dia akan hangat dengan cepat. Oleh tu orang hok wing marathon, orang hok lari marathon tu dulu dia pisah ni pisah bunga. Banyak orang pisah bunga duk kapik ini. Kerana boleh taruh letih, makan semua dia boleh reng dengan cepat. Learning dia setahu ustaz lah, dia mau bawa watama weh. Dia bawa watama tok lele ke dalam beg ada beg tepi tu, bawa sore habis bawa watama makan. Bawa makan watama dia akan mari energi, akan mari enggak pula dia. Jadi Nabi kata bahasa Arab tak ingat, bahasa Melayu tu, siapa makan buah tamar 7 biji sehari, dia tak kena sihir. Dia tak kena sihir. Kerana sihir ni akan kena orang yang lemah. Orang yang kuat, dia sihir tak masuk, sihir tak temu. Jadi boleh amal tu. Buah tamar. Bagi orang baru beranak, Siti Maryam makan juganya watama. Dan watama ni di segi doktor makring ni orang kata ada antioksidan. Dia boleh bunuh kuman-kuman makring. Boleh bunuh kuman makring. Maka jadi amalan makan watama kita ni bukan saja buka puasa bulan Ramadan. Nuak macam mana kita boleh makan juga luar pada Ramadan, insya-Allah. Kedai-kedai hodok jual watama le puasa tu, lepas puasa pun jual. Kan lepas pada ni insya-Allah ni kita nak rona macam mana? Wifak kita ni sihat, tak kena sihir dengan amale makan buah tamar. Kalau susah nak beli payah juga dah, kita kena usaha jual ada lah. So di kedai tu ada, siapa nak buah tamar pergi beli kedai tu ada. Itulah. Di antaranya juga
yang hok kena makan ni adalah minyak zaitun. Orang makan minyak zaitun ni boleh perubat penyakit kolesterol. Dan cara makan dia nya, kita makan belum kita tidur. Belum kita tidur. Jadi lepas pada minum minyak zaitun ni tak boleh makan apa dah. Tak boleh minum apa dah. We katuk malam tu dengan minyak zaitun. InsyaAllah kalau kita amal macam tu, kolesterol kita, lemak dada kita tak comel, tak molek, akan jadi stabil, akan jadi comel. Apa lagi hok Nabi suruh kita makan? Suruh kita itu madu. Madu. Cuma Ustaz Mak rasanya tak banyak orang tahu fatwa cara minum madu. Beli madu, kelik minum gong. Asak madu kerana madu air royak tu air royak. Hadis Nabi pun royak. Tapi kita tak ada ngaji dah. Kita nak minum macam mana, kita nak amal macam mana, we dapat hubat daripada madu dengan maksimumnya, dengan sepenuh-penuhnya. Oleh tu, hok ni kalau ada kalih ambil kalih. Kalau ada kertas ambil kertas, takut-takut terlupa. Ustaz nak royak ni, hok ustaz dengar dan ustaz royak pada orang lain cara minum madu mengikut sakit kita mana. Dan cara minum bahasa mana? Okey, mula-mula sekali kita kata kita sakit kepala. Sakit kepala kerak. Cara mana kita nak minum madu jadi ubat untuk sakit kepala? Okey, pertama, cara minum masa dianya bagi orang sakit kepala kena minum daripada subuh. Baik subuh matahari naik sampailah waktu habis duha. Arti matahari diri betul. Masa tu saja kita minum untuk perubat orang sakit kepala. Dan kita minum pur. Dia panggil tak boleh campur dengan air sikit buk. Tak boleh campur dengan air. Ini petua cara-cara minum madu ni. Hak ni mengikut rojok ke sumbernya daripada kitab Ibn Sina. Jadi ustaz dengar, tak boleh tengok sendiri dah, ustaz dengarnya. Yang pertama apa benda ni? Kita minum madu untuk perubat sakit kepala, kena minum masuk subuh sampai zuhur lah kita kata. Lepas tu minum tak boleh campur air. Tu yang pertama sakit kepala. Kalau sakit kawasan tekuk ke dada ni, kita bahagi ni kepala sekali kita kata dah. Ni sampai tekuk sampai ke dada. Cuang ni dia ada pot, dia ada huacai nah. Cuang ni dia ada pot, ada huacai. Kita nak minum masa mana? Minum masanya ambil pada zuhur sampai ke asar. Cara-cara berubat ni. Oleh petua orang tua-tua dulu ni nak minum madu ni. Lepas tu hok ni tak boleh minum saja. Tak boleh minum puang ambil sudu puang. Kena minum campur dengan air. Campur dengan air. Lepas nak minum banyak mana? Kena minum conca saja sikit je kerana sebetulnya madu ubat dia tinggi. Kalau kita nak ubat penyakit jantung, penyakit pol kita ni, kita kena minum zuhur sampai ke asar dan kita minum kena bubuh dalam air. Lepas tu nak bubuh air, nak bubuh madu dulu ke nak bubuh air dulu. Tu satu ilmu pula. Kita cek kalulah badan kita sejuk, dalam kita sejuk, kita kena minum madu, kena buat madu jadi panas. Bahasa mana madu panas ni? Madu panas kita buah air dulu. Buah air dulu, kemudian kita buah madu. Baru jadi madu dia panggil tatron. Lepas tu kita kocau madu sedaging dengan air kita tu, sambil kita kocau tu, kita kocau belah balik tawaf. Kemudian kita selawat ke Nabi pusing, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keliling pusing, itu jadi ubat dia kuat. Kalau tubuh kita tu panas, nak cem mana ustaz? Sejuk panas ni. Nak cem mana sejuk panas tubuh ni? Hok mudah-mudahnya orang tua kita raya kata pergi di telinga. Kalau telinga kita panas, arti dalam kita panas. Kalau telinga kita sejuk ni dolek air tak ada. Kita cek di telinga kita. Ataupun tengok lidah. Kalau lidah merah, halu, tu panas dalam tu. Kalau sejuk dalam, lidah agak ada selaput. Lepas tu kalau dah tubuh kita panas, kita nak minum madu. Kita nak minum madu ni, jadi madu sifat sejuk. Kalau gitu kita ambil air dulu. Kita kata kita buh air dulu, kita buh madu dulu. Kalau nak buat madu sifat sejuk, kena buh madu dulu dari gelas, kemudian ikuti dengan air.
Lepas tu banyak mana? Kita tengoklah. Dia kata satu sudu conca ni sikit situ dah. Lepas kita ambillah kita ambil sekat ni setengah ni kau. Tu. Lepas tu cara kita haru. Haru-haru sebelah ikut tawaf lah. Ikut tawaf kekah itu. Apabila itu dah sebelum masa kita dah haru tu selawat. Jangan terlupa selawat kepada Rasulullah banyak. Semoga ia air madu dan juga air tu dengar selawat kita, ia kehebat lagi ubat. Apa ni? Kau tambah lagi mujarab insya-Allah taala. Sakit perut ustaz weh. Sakit wah pinggir ustaz weh. Dah. Nak minum yang mana? Kena minum waktu asar siapa ngorek ya. Sepik ya. Asar siapa ngorek. Cuang je masa tu. Pas minum capuk air juga, jangan tak capuk air. Jangan tak capuk air. Jadi asar siapa ngorek. Apabila ngorek subuh pula ni, cuang lang saja. Lutut sakit, kaki sakit, bekak sendi, bawah semua tu kita minum malam. Kita minum malam. Tu cara minum madu ikut fatwa dia. Fatwa orang tua-tua. Tapi kita berasa perasan ke tak? Biasa perhati ke tak? Banyak orang beli madu. Baru dengar Ustaz Raya, Datuk Bomo Raya, apa Raya tu, kelik beli madu lah. Weh, nak amal. Tetapi banyak dia taruh madu siapa hitam. Kita biasa perhati ke tak? Genom. Sebab apa? Sebab apabila orang tu minum, dia akan dapat pahala. Kenapa? Satu, madu ada sebab Al-Quran dan juga perintah pada Allah. Yang kedua, Nabi kita perintah. Nabi kita perintah, so kita minum madu untuk buat apa dia ubat, untuk ubat teh. Dan kita niat molek insya-Allah pahala. Maka saya sangat kita dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antaranya. Itu cara kita minum madu Allah Subhanahu Wa Taala. Cara minum madu macam itulah. Baik, apa lagi? Apa lagi yang Nabi kita madu dan minyak zaitun, kurma, hok bahasa jenis masuk dalil ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, tak ingat. Ada banyak lagi. Nah, dan hok akhir ni cara Nabi buai racun dalam tubuh. Nabi buai racun dalam tubuh, iaitu kita kenal dengan al-hijamah. Bahasa Melayu kita panggil bekil. Bahasa Melayu kita panggil bekil. Bahasa orang putih panggil kaping. Hari ini bekil, kalau kita sebut bekil tu, bukan kata ilmu kita orang Melayu tu. Dan kata bukan ilmu orang Arab. Bukan ilmu Cina, Korea, bukan ilmu antarabangsa, international dia ilmu ni. Kerana hijamah mengikut orang Arab, sebelum kada Nabi kita mari, sebelum Nabi lahir tu, ada dah orang tu ada dah orang tukar hijamah, ada dah perawat-perawat yang pandai berbekam. Maka ilmu ni belum pada Nabi, tapi benda ni Nabi kita buat, Nabi kita beramal, dan ada riwayat kata perintah. Ada suhai juga, ada pesannya juga. Ada satu hadis kalau tak salah ingatnya, malaikat masa Nabi Isra dan Mi'raj tu ada jumpa Nabi, malaikat pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan terlupa bekal dan pesan kepada umatmu. Dah suhai tak saya wallahu alam, tu dia mau gicik lah. Tapi riwayat katanya amalan ni adalah amalan yang dibuat oleh Rasulullah dan jadi sunnah. Jadi sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi. Maka hak ustaz makna kecek ni kerana bidai bekal ni dia tak ada nak ngepeng ni. Tak ada nak ngepeng, tapi nak royak tahu katanya tempat kita ni duk kenal dengan ilmu bekal sunnah ni lama dah. Tapi segelitir manusia aja. Sikit aja. Tak banyak orang yang boleh beramal dengan sunnah ni. Tak ramai yang orang boleh buat bekal ni. Dan tak ramai yang tukar bekal. Hok buat, hok nak tehe we bekal tak ramai dah. Orang juga bekal pun tak ramai.
Tapi akhir-akhir ni alhamdulillah jugalah kerana saudara kita keluar dakwah tu. Jadi kita keluar, kita apa, kita jumpa dengan sains-sains luar negeri Malaysia, Indonesia tu banyak juga belajar ilmu bekal ni. Jadi apa hebatnya bekal ni? Apanya hebat bekal ni? Bekal ni deh. Tadi Ustaz Wayat kata pengalaman Ustaz sendiri dah. Setelah Ustaz bekal, buah pinggir Ustaz stabil. Deh, hati stabil, subhanallah. Kolesterol saja tak stabil. Mana sekali bekal saja tu dia boleh bawa tubik racun yang ada di buah pinggir. Dia boleh bawa tubik racun yang ada di hati kita, liver, di tap kita. Dia bawa tubik racun yang ada di punak-punak kita. Dia bawa tubik racun yang ada di kepala kita. Ini rahsia besar. Rahsia besar bagi orang yang belum bekal lagi nak koyak tu, nak tahu tu, kena buat sendiri. Kerana pengalaman ustaz dok bekal orang ni ramai juga dah lah. Alhamdulillah. Banyak mai royak kata alhamdulillah mujurlah ustaz. Jadi ambo ni dah sakit kepala lama mana dah. Ambo dah sakit pinggir lama mana dah. Dengannya bekal sekali Allah bagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka hok nak royak kepada fak kita ni, cara Nabi kita perubat ni adalah banyak cara. Dan cara Rasulullah ni adalah cara yang kita kena amal, yang kita kena belajar dan kita kena cuba buat. Bukan kata bekal hok lain-lain lagi tu. Dengan amalnya minyak zaitun, dengan amal makainya habbatus sauda, dengan kita amal makai kurma, dengan amal japi-japinya ruqyah Fatihah lah, ma'uzatan lah, dan juga selawat syifa lah, ataupun ayat-ayat mana yang telah dibuat diusaha oleh ulama kita mujarrad jadi hubat. Itu ada masalah. Jadi hageno Ustaz Mak dok kace nak royak gitunya. Kace nak royak ilmu bahasa ninya. Kerana ada setengah kita, setengah saudara ambo duk dengar ni. Deh, jadi hok pet Nabi ni tak ada tahu langsung sodak. Tapi malah lebih teruk lagi apabila sakit ingat kepada tok bohmu. Lebih-lebih lagi tok bohmu hok bahasa besar. Kita nak beringat. Takut-takutnya kita ni terjatuh gelong minta tolong jin setan. Kalau kita minta tolong kepada jin juru, kita rasa hingga lagi berasa akal je ni dia. Tapi secara umumnya banyak ulama dak royak sebab Ustaz Mak royak dah sana dulu tu, kita tak boleh minta bantuan daripada jin. Walaupun dia royak kata kawan Islam ni, siapa tahu dia baca Fatihah tak pelik sebab iblis bapak aling. Bukan Toro ingat tak tahu iblis. Nak kata kan dia alim. Dia jadi tunggu malaikat. Ni juru ustaz ni tak tahu mana. Hok le Quran lari deh. Le Quran lari dalam surah jin tu katanya ada setengah rijalul ins ya'udzuna birijalil jin fazaduhum rahaqo. Tu ayat tu kalau lah apa ni orang jatuh manusia minta tolong dengan orang jatuh jin, maka tambah sesak tambah je. Hok ni kita takut ni. Tujuan Ustaz Mak nak royak ni adalah nak whip betul. Deh, kalau kita yakin kata kalau tok bohmu kita ustaz kita dah saya ngaji Islam, yakin 100% tak ada benda syirik, tak ada benda korpak, tak ada permintaan yang luar daripada yang menyalahi syarak, silakan. Cuma Ustaz Mak semua tak tahu banyak. Tetapi kalau nak cermat beringat hok bahasa jenis katanya ditanya demo ni umur 15 biasa jatuh kemungkinan besar dia ada jin, dia ada kode, dia ada ju khidmat, ju cai komun kita. Deh, hok bahasa jin. Patut tahu sungguh. Tak tahu ganonyo dia ni apa ni dia duk bersaing dengan korin kita ataupun dia suruh kita tengok di rumah kita boleh royak rumah demo ada pajamu dapat tu kena buai pajamu tu kita ataupun alih perabur rumah tu ngah sebab tak rumah tak kena tu lah penyakit tak ada hingga-hingga ngah sebabnya pakai ni kita duk kena kecek juga ni tak ustaz nak kecek dengan kadang tak erti mana dalam istilah bahasa orang panggil araf apa Araf ke apa ni bahasa tak ada mengena.
Sepuluh kita tanya, kena ni anak ambo ni, anak ambo ni umur 40 tak boleh nikah lagi. Tu hamba tanya. Takut-takut terbuning masa beranak gitu, kamu dalam dah ke? Payah tu kalau kamu mun dalam nak nikah payah. Tu. Ataupun kira yang anak ambo ni Allah. Gudih gata tak ada bersosial. Gudih talak ciwi. Gudih semua. Kita tanya tu kata, ya Allah dah. Hageno, kamu tu bunyi hari tu tak ada bahasa. Ni. Hok ni panggil arah. Ada apa ada jawapan ada. Lepas tu kena okey. Dia ada kena mengena kedak. Cek-ceknya rupa-rupanya tom nam lương tham ngan mai di. Seolah-olahnya. Apa saya belaki tu bukan sebab terbuning, tapi sebabnya dia pilih dakwah kau ataupun dia nak jangok takut ataupun ayah biasa salah dah. Orang biasa masuk minta dia dulu tu, dia tak say anak orang tu susah. Kerana orang tu tak ada duit. Ilmu ada dah, ngaji dah. Hak tu payah bini juga tu. Payah belaki juga tu. Jadi, ni dalam agama kita ni dia kena cacin, kena nyata. Perbab pun kena cacin, cara kerja pun cacin. Hari ni kita kecek dari perbab dan Ustaz Mak nak ajak Ustaz Mak sendiri dan semua ukhuwah yang dengar ni pada petani ni, kita nak macam mana cara kita perbab pun we Tuhan kita redha. Kita cara kita perbab pun we Tuhan kita sayang kita. Bukan asaksia. Salah besar kalau kita fikir kata aku nak perbab macam mana perbab. Macam cara mana walaupun haram, walaupun syirik, walaupun nak perbab. Dan lepas perbab siang ni kau tak kena mikir macam tu. Ada setengah pula kata, ustaz sudah kecek, ustaz dah sakit. Ustaz sudah kecek, ustaz dah kena. Dak kita nak sakit kita nak redha Tuhan. Kita nak sembuh kena redha Tuhan. Ustaz ayat sana kita katanya, kita nak mati dengan redha Tuhan. Sakit redha Tuhan, sembuh pun dapat redha Tuhan. Bukan kita nak tukar tu, tak ada kira siapa-siapa pun. Ikut ayat nak sembuh. Kan tu? Takut mati. Kalau kita mati Tuhan murid nak satu. Kita mati ni Tuhan kita jom kita baru kita senang kena syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis teringat dah. Teringat apabila kita sakit ni, kita jaga kita nak ngadu Tuhan kita. Tak belakang suk ada-ada Tuhan. Pergi cari tu bohong, pergi cari doktor, pergi klinik, pergi apa. Dengan Tuhan tak kecek. Jadi hari ni, setelah kita faham kita nak amal gatik dengan cara buat Islam sikit sebanyak ni, kita kena fahami katanya kita kena minta banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sakit kita banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ingat ada satu cerita. Ustaz ngaji bekal ni dengan berapa orang tu perawat lah. Kalau lah guru ustaz duk dengar pun, kerana banyak guru semua Indonesia. Ada Pak Agus Nagroha orang Bandung, ada Dr. Ina Martanti orang Jakarta, Pak Tata Saputra orang Jakarta, Puji Hartanto, apa lagi Allah SWT tak ingat semua pun. Jadi nak royak kata ilmu ni ustaz belajar juga alhamdulillah. Dan ustaz nak royak ni Pak Agus Nagroha biasa royak cerita ni kepada ustaz. Masa dia buat kuliah subuh salah satu masjid, ada seorang kena penyakit kanser lamsai, orang panggil apa ni, kanser usus, maring lamsai. Lepas tu bohong tu ni saya kata hidup dia tak lebih pada seminggu kena mati dah. Apabila ustaz kita sudah kuliah ni, dia masuk pergi jumpa Assalamualaikum ustaz, ya apa boleh tolong. Dia kata saya ni kena penyakit gini lah. Penyakitnya penyakit usus dia kata. Dan bohong kata seminggu lagi nak mati dah. Ustaz mau ni pandai. Dia kata kena alhamdulillah. Dia kata Pak masih tahu seminggu lagi mau mati ya. Tapi saya tak tahu besok ke lusa ke, walaupun ini hari mungkin mati. Jadi nak raya tu masalah mati tak sakut masalah penyakit. Mati bila-bila. Satu. Yang kedua, masa seminggu ni Pak,
Pak masih lagi ada masa, ada waktu. Kenapa tidak minta sama Allah? Bangun jam 2, jam 3 pagi betul-betul minta sama Allah, minta sembuhkan penyakit. Kerana kaedah kita orang Islam ni, kita kena faham katanya apa ni? Penyakit itu daripada Allah. Dan yang bagi sembuh secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang boleh sembuh illa biiznih. Oleh itu, ustaz kita saat ni pun royaklah kepada orang kena penyakit saat ni tu, suruh dia kelik sembahyang tahajud, minta doa dengan Allah, banyak zikir, doa zikir. Masa 2 bulan ustaz tu baru mari semula masjid tu. Tiba-tiba sampai masjid, dia duk tunggu ustaz je lama nak royak kata, sampai hari ni dia sia dan dia tak mati lagi. Boleh jumpa dengan ustaz, assalamualaikum ustaz, khabar ustaz? Alhamdulillah ustaz, saya belum lagi mati ustaz, sebelum mati ustaz. Dan saya ikut saran ustaz. Ustaz suruh saya baca apa dulu? Suruh bangun sembahyang tahajud, suruh zikir, baca Al-Quran, semua saya amal. Alhamdulillah. Penyakit saya di hari ini sudah tak ada. Kanser saya sudah tak ada, ya Allah. Sudah tak ada dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apa kita nak royak sini ni? Nak royak kata, cara kita berubat penyakit, kita nak kesembuhan itu, kita kena minta banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku sakit perut ya Allah, dan aku pergi cari bomo banyak-banyak dah, ataupun royaklah pada macam mana, ya Allah, bagikanlah kesembuhan, kesihatan pada aku ya Rabbal Alamin. Itu cara kita. Cara kita minta doa dengan Allah. Kalau kita yakin dah kata akidah kita ni orang yang bagi sembuh tak ada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi yang kita kena kecek dengan fak kita ni. Jadi perubatan Islam ni kita kena faham, dan kita kena betul, dan kita kena banyak doa, dan juga kita kena doa pula. Kena sabar pula. Kata alhamdulillah, sejak amo dah amal minyak zaitun ke sunnah Rasulullah ni dah, kolesterol amo turun. Sejak mana amo dah beramal bekal ni, subhanallah, darah ti amo turun. Sejak amo ni dah amal dengan cara Rasulullah, suruh makan minum madu ni, alhamdulillah amo boleh sihat. Dulu tak rok nak pergi sijid, di hari ni yang boleh pergi sijid. Orang panggil dakwah royak kepada saudara kita pula. Juga orang hok tak ada banyak dengan perubatan Islam ni, udah mau faham katanya salah satu pilihan yang bahasa kata kita kena fikir masyarakat kita, iaitu berubat mengikut ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak balah. Kita tak balah dengan rumah sakit. Kita tak balah dengan anamai. Kita tak balah juga dengan bomo yang guna japi, tak salah dengan syariat Islam. Kerana semua kita tu tujuan nak minta kepada Allah, nak sembuh pada penyakit saudara kita. Kita tak balas situ. Cuma kita kena pandai tahu. Kata penyakit ning kita guna hok ni. Penyakit ning kita guna hok ni. Sebelum nak pergi rumah sakit ni, kita kena terasa 1, 2, 3, 4. Ni untuk orang yang ada sakit di hari ni, ataupun yang nampak-nampak nak sakit dah. Cara mana kita rawat penyakit kita? Cara mana kita perubat penyakit kita? Adakah kita terlalu gelosok? Apabila kita tahu ada siap dah kena kecil manis aku, Allah tidur 3 malam dah tak tidur, dah takut kena kecil manis. Apa nak kecil manis dia bawa dia tu buruk kaki mati kau dak mikir. Ataupun setengah tu tak boleh tidur kerana tahu ada penyakit buah pinggir. Ada setengah tu penyakit kena kecing kena darah tinggi. Tidur tak tidur, bimbang. Oleh itu hari ni Ustaz Mat nak kecek juganya masalah kita kata apabila kita tahu penyakit, kita kena reda. Tuhan wis sihat kita puluh-puluh tahun dah. Tuhan wis sihat kita dah. Kita bersyukur. Tapi hari ni Tuhan uji kita dengan sakit. Baru apa hari kita gelar besar dah. Habis ada Nabi Ayub ke? Nabi Ayub dah 18 tahun dia kena sakit, baru minta doa dengan Allah. Belum pada tu dia tak malu. Kenapa? Sihat lama dah. Pas banyak folk kita sakit pun sihat dah belum pada ni. Sihat lama dah berpuluh-puluh tahun buat sakit pun hari je. Habis setengah-setengah ulama tu, dia malu dengan Tuhan. Nak raya korang pun malu. Dia sabar sakit dia tu. Maka mula-mula sekali apabila kita sakit, apabila Allah uji kita dengan sakit, kita kena terima dengan pengertian kata ini adalah daripada Allah. Satu. Lepas tu setengah orang tak pergi ke Tuhan tu.
Kita tanya tok bomo sakit ni kena hatu tu buat. Sebab hatu hadu air. Sebab hatu pari. Ha gi kono. Ataupun di rumah kita hatu banyak. Ha gi kono dulu. Tugak serabutlah dah. Duk takut ke hatu tugak Allah. Tapi hatu ni ada sungguh. Kita tak nafi kata hatu ada, tapi hatu ni sungguh takut kita. Nya ada lah rumah kita kalau kita duduk dengan tak baca Quran nya ada. Leh, ambil Nabi kata jalih buat rumah kita sepuh kubur, tak dengar suara Quran langsung. Habis kalau rumah mana tak baca Quran weh, hatu nak duduk sungguh. Nak duduk sungguh hatu kan sedap duduk, tak ada sakit, tak ada pedih, tak ada apa. Hati. Kalau siapa-siapa tahu kata rumah dia ada hatu, baca Quran lah. Ajak anak wahalaqal Quran. Leh, belajar Quran. Baik, itu yang pertama. Apabila kita tahu dah kata kita kena menyakit, kita terima dengan penuh hati dulu. Ya Allah, Engkau bagi. Allah uji aku, ya Allah. Uji aku, maka nak sabar. Lepas tu kita berubat tak salah, berubat. Cek ke apa? Sebab tu kita kena dah kecil manis. Tiba-tiba cek kata ada kecil manis lah. Maka cari ubat macam mana? Hari cari bohong ubat misalnya. Kalau tak tahu si bohong itu ubat di kita diri boleh. Orang ini makan banyak. Ubat kecil manisnya di antara makan daun kapal terbang. Ataupun kita cari daun bismillah. Pakai tung Cina tu. Makan nak hari. Pagi makan, petang makan, minum teh manis pergi kelip makan daun apa ni daun bismillah selalu dah. Atau ambil daun kapal terbang mamah gitu. Ataupun ambil pau jari rendah dalam air. Arti kita perubat diri kita dulu. Sambil tu juganya lain pada tu juga. So kita perubat sini kita ada japi-japi kita. Kita japi macam mana kita baca-bacalah selawat syifa aku. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala aku. Kita perubat diri kita sendiri dulu. Saat ni kita perubat dengan samun prai. Lepas tu kita perubat pula dengan japi. Lepas tu pula kalau tak sial lagi ni, kita lah pula kita perubat dengan banyak cara lah. Perubat dengan sedekah. Ya lah belakang tu. Perubat dengan sedekah boleh. Pergi cari orang susah, sedekah duit. Bawa sedekah dia, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Ustaz biasa ingat satu cerita dia. Cerita ni orang Indonesia duk kerja di Saudi. Dia duduk dengan seorang retino yang kena maring. Dia kena tolak. Dia tak kata tolak dah. Maring teruk dah. Majikan dia orang Saudi duk tengok ni pelik budak ni. Pukul 2 masuk jamil setengah jam. Pukul 7 malam masuk jamil setengah jam. Masuk jamil nak hari. Dia baru mari seminggu mai kerja dengan dia. Dia pelik tu kan budak ni. Masuk jamil lama. Akhir baru cukup seminggu, dia panggil, mari sini. Dia kata apa buat we muduk le jamil lama. Budak tu pun kau tanya kita teriak dia. Dia kata sebelum dia nak mari dia beranak, dia kata. Dia beranak. Patut anak dia halak orang Perak. Tak mari tak leh kerana dia habis duit banyak dah dia kata. Semak nak mari kerja Saudi, nak bantu keluarga, nak selamat selehat sejahtera. Paksa mari, maka pukul 2 tiar lah susu dia sakit. Dia paksa dia pecik dalam jambil dia kata. Bawa pukul 7 tiar pula dah sakit pula dah nak hari sakit. Kerana orang-orang jadi ibu tahu dah kalau anak tak pek sakit. Maka orang kata majikan orang Saudi saat ni jiwa dia molek besar dia kata gini dah. Mungkin Perak anak 2 tahun siapa habis pek, lepas tu mu mari kerja dengan aku kelik. Mu kelik duduk di rumah mu pun aku nak gaji support dengan mu kerja dengan aku sini. Subhanallah. Oh ramah. Tak kata ke dia kita lah ramah kelik. Kelik duduk kerja duduk mengasuh anak dia, Perak anak dia tak ada lama sekali. Lek majikan saat ni kau sehat. Siapa apa mana? Dia pergi cek di hospital, katanya mak ring dia tak ada dah. Ceram mak ring maimi. Apa tu? Dia sedekah. Salah satu cara perbaktian dalam agama kita adalah bersedekah. Apa? Tadawu bisedekah. Dah kita perbat dengan sedekah. Perbat dengan Al-Quran. Perbat dengan Al-Quran. Baca Quran. Kerana Quran itu adalah ubat syifa. Dan Ustaz biasa jumpa dengan CD dah. Biasa pengalaman sendiri dah. Biasa bekal orang tak tubik darah langsung walaupun titik. Biasanya Ustaz bekal orang 7-8 tepat tak belakang ni dia.
jumpalah darah tapi seorang tak jumpa. Rupa-rupanya gapo? Dia amal nak hari dia baca Quran 3 juz sehari. 3 juz sehari baca Quran saudaraku semua, subhanallah. Maknanya 10 hari dia khotim. 10 hari dia khotim. Orang yang baca Quran 3 juz sehari darah dia bersih. Tapi nak boleh 3 juz kau weh. Tak boleh buat insya-Allah. Sejuz tak cukup, sejuz tak cukup. Banyak orang kita dah amal sejuz tapi cukup lagi. Orang amal sejuz tu dah tubik lagi kalau kita bekal dah. Cara kita nak berubat macam mana lagi? Mana tu kita nak wipolok bahasa ni dulu. Kita perubat di kita dulu. Dengan kata minum air banyak kok. Kerana minum air banyak waktu pagi pun boleh bantu juga tu. Minum air tu. Lepas tu minum air ni adalah air suci. Bukan air sup, bukan air campur susu, bukan campur kopi, bukan campur Ovaltine, bukan. Tapi air bersih, mineral betul-betul 100%. Itu cara berubat belakang tu. Setelah kita tak jadi dah baru kita mula lagi cari anamai ko, kita pergi cek kuamdan kita ko, ataupun kita pergi jumpa doktor, pergi cek. Ada setengah tak saya jumpa doktor, subhanallah. Hari ni tak pergi rumah sakit. Takut. Pergi cek kuamdan tu, cek kolesterol tu, cek. Tak say, takut serabut. Rupa-rupanya apabila dia tak cek, ada satu hari bom drop dah. Tuai umur 40 je rebah tu pecah salur belakang ni. Pecah. Kerana kuamdan dia tinggi. Umur baru 25 je. Tapi nampak ni lihat sung sampai 900 drop. Baik tu kena cek juga weh. Kena cek. Cek tu jangan takut lah, kita sedia nak terima. Kerana kita nak tahu dah kata kita kena mati. Hok dok takut ke mati. Pada tahu dah kena mati dah takut apa deh. Awak siap pe. Kita pergi cari hok tu. Habis katanya kanton kita nak pergi rumah sakit tu bagi orang yang faham, bagi orang beriman, bukan mula-mula. Setelah mana dia buat sendiri dah 2 3 4. Setelah mana dia usaha dah 2 3 4. Tak sial lagi baru cari. Tak salah lah. Tapi yang kita rasa salahnya, sakit sikit pergi seorang, sakit sikit pergi cari. Sedekah dia tak pernah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak royak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni rasanya sejak lebih ni Ustaz Mat nak royak banyak pun tak ada ilmu banyak hal ni. Kata perubatan Islam pun tak banyak. Haji pun tak banyak. Dia royak sekadar tahu aja. Jadi nak sipu dah ni. Nak sipu katanya dalam masyarakat kita ada setengah-setengah lagi ni duduk berubat dengan secara yang dilarang oleh agama kita. Dengan minta khidmat jin, dengan minta khidmat hatu setan, dengan minta khidmat kepada orang-orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita ubah. Kita pergi cari ustaz-ustaz kita yang japi dengan Al-Quran, ustaz-ustaz kita yang baca Quran tasyuk japi dengan ayat suci Al-Quran, ataupun mentera-mentera japi yang kita faham. Kita tinggallah japi-japi hok bahasa tak ada makna, ataupun tak tahu makna apa, tak erti. Takut itu adalah kita panggil jin mari. Kita seru kepada setan mari duduk bersama dengan kita. Jadi kalau sebut ngaji saat itulah kita nak minta jauh wazibillah min zalik. Ya Allah, jauhlah kami, anak cucu kami dan semua daripada tipu daya jin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Maksudnya jin hok jahat, jin hok karuk, jin hok kafir tu nah. Yang kedua, apabila kita tinggal hok tu kita badil, kita marilah belajar berubat dengan perubatan Islam. Perubatan Islam iaitu Nabi kata dengan banyak puasa, dengan banyak semayih, tu jadi belaka tu. Dengan amal makan buah tamar, minum madu, minum minyak zaitun, minum habbatus sauda. Apa tu? Makanlah jenis-jenis apa yang sihat, halal, lagi pula thayyibah. Dan akhirnya kalau kita puasa itu lagi, kita boleh buat darah. Ada orang jual darah tempat kita ni, ada berapa orang yang tahu. Kalau ni Ustaz Mat nak royak lah, Ustaz Mat pun boleh buat lah, insya-Allah lah. Siapa-siapa nak buat darah tu boleh pergi di rumah. Ustaz Mat suruh ni sekadar boleh tolong tu, boleh tolong insya-Allah taala. Lepas tu bagi retina pun boleh pergi di rumah. Jadi ambil peluang ni nak royak. Mana tak royak pula. Tak
oh ya tahu dia kita niat kata nak bantu dia. Lepas tu apabila kita buat benda ni dah kita tak segi sakit ke sakit ko jenis kata kena belah ni sakit, jenis kena patat kena sakit, jenis rasa kena bantu sakit kena sakit. Kita tak balas selama-lamanya kerana sakit tu pun adalah salah satu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni nak sipunya marilah kita pakak-pakak sihat ala Islam. Kita sihat dapat redha Allah. Kita sihat dapat redha Allah. Jadi konsep kitanya Islam ni kita sakit kita sobat. Apabila kita sakit kita berubat, boleh pahala juga. Apabila kita berubat sia tak sia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita serah dah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kait semua tu dalam akidah kita Allah belaka Allah. Sakit daripada Allah, sembuh pada Allah. Maka bulatlah kita iman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila Allah panggil kita, bulat iman kita, keyakinan kita. Semoga semua mati dengan husnul khatimah, mati dengan Islam sepenuh diri belaka insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.